Salam dan salam sejahtera. Dan saya amat tertarik sekali dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Pendawaraya kepada Presiden UMNO apabila menghadapi pertuduhan rasuah yang mana tidak perlu bukti jika wang untuk Zahid turun daripada langit ketujuh. Ini bermaksud apabila saya habis baca apa yang terkandung dalam media ni, yang mana saya jelaskan secara terperinci ataupun secara ringkas dan padat supaya senang kita fahami. Yang mana Timbalan Pendawaraya mengatakan bahawa pengesahan sumber wang itu bukan elemen perlu dibuktikan pendakwaan. Sebaliknya mahkamah perlu nilai bukti dikemukakan bahawa Ahmad Zahid ada meminta wang itu dan beliau tidak ada hak untuk menggunakan kedudukan sebagai menteri bagi mendapatkan wang berkenaan. Tetapi apa yang dibuktikan pula saksi-saksi utama pendakwaan ini yang telah pun mengaku sumber kewangan itu datang daripada hasil perjanjian UKSB dengan syarikat di Hong Kong dan Labuan. Dan saksi juga mengaku tidak berbohong. Dan mereka mengaku bahawa UKSB tiada wang dan maka itu mereka perlu bantuan rakan niaga mereka di Hong Kong. Jadi dalam kes ini, yang Timbalan Pendawaraya tanya sebenarnya paling mudah. Dia bukan tanya sumber wang itu dari mana. Yang dia tanya, kamu ada ambil wang tak? Dengar tak dia punya hujah ini tadi? Itulah sebabnya saya katakan kes ini, kalau saya sebagai hakim, kalau rakyat di luar sana boleh faham pun mengatakan bahawa Presiden UMNO ini akan sangkut. Kerana hakim tanya, kamu ada ambil wang tak? Dia kata, ada. Tetapi bukan dengan syarikat UKSB. Itu yang kalau kita lihat, sebagai saya contohnya. Saya dituduh dengan kes rasuah. Ada syarikat A dan syarikat B. Okey? Jadi, saya ditanya oleh hakim, kamu ada ambil wang tak? Saya kata, ada. Sepatutnya, pertuduhan itu, saya dituduh mengambil wang dengan syarikat A. Tetapi, saya kata ada ambil wang. Tetapi bukan dengan syarikat A. Saya pergi ambil dengan syarikat B. Maksudnya di sini, kamu ada ambil duit. Kamu ada ambil duit, bermaksud kamu telah pun menggunakan kedudukan kamu sebagai menteri, yang mana waktu itu beliau menjadi menteri dalam negeri, dan sangkutlah. Kamu kata, kamu ada ambil wang. Walaupun kamu ambil wang daripada syarikat A, tidak dengan A tetapi dengan B, bermaksud ada. Inilah penjelasan dia. Sebab itu, yang dimaksudkan oleh Timbalan Pendawaraya ini adalah tidak perlu bukti jika wang itu untuk Zahid turun daripada langit ketujuh. Jadi, yang mereka nak buktikan lagi bahawa mereka ada ambil wang daripada syarikat Hong Kong dan Labuan ini, buat apa? Jadi, memanjangkan cerita. Benda mudah saja. Iaitu, hakim tanya, umpamanya, itulah jawapannya. Kamu ada ambil duit tak? Dia pergi jawab, ada. Tetapi bukan dengan syarikat A, tapi dengan syarikat B. Sangkutlah. Saksi-saksi yang ada pun membuat penafian, nak menceritakan bahawa ada pengarah di Hong Kong lah, apalah semua. Tidak ada guna. Yang hakim tanya itu je. Yang Pendawaraya tanya itu saja, keterangan dia. Dan akhirnya, itulah puncanya. Yang mana hari ini, kalau kita lihat pendakwaan ni, dia menghadapi 33 pertuduhan menerima rasuah yang begitu banyak. Bukan jumlahnya dalam RM, tetapi Singapura dolar. 13 juta poin 56 juta 13.56 juta. Dan daripada UKSB bagi dirinya sewaktu itu, yang mana untuk menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali penghematan seperti OCS di China dan sistem visa luar negara VLN, serta mengekalkan perjanjian kontrak untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat-syarikat yang sama dalam Kementerian Dalam Negeri. Dan dia mengambil wang itu, yang mana kalau kita lihat kenyataan media yang lain juga, dia ambil setiap bulan. Dan dia juga menghadapi 7 lagi pertuduhan didakwa mempeloi untuk dirinya, yaitu Singapura dolar lagi 1.150.000 dan juga RM 3.125.000 dan Swiss franc berjumlah 15.000 serta US dollar 15.000. Jadi ini adalah perbuatan yang dilakukan, yang dikatakan dilakukan di Sri Satria Prison 16 Putrajaya dan Country Hack Kajang serta pada Oktober 2015 sehingga Mac 2018. Begitu panjang.
Jadi ini isunya. Jadi kenyataan yang dia berbelit sana, berbelit sini, akhirnya susah kita nak memahami karena kes ini kes mahkamah yang mana bahasa-bahasanya juga bahasa mahkamah, bahasa hakim. Jadi saya perjelaskan kepada kawan-kawan di luar sana supaya memahami. Itu isunya. Orang tanya dia jawab memang kepada tetapi cuma dia kata hujungnya lain. Jadi itulah sangkutlah. Coba kita fikir. Itu yang saya kata tadi. Saya ulangkan sekali lagi. Saya ditanya oleh hakim, kamu ada ambil duit tak? Maksudnya duit rasuah lah. Dengan serikat dia kata. Saya kata tidak. Saya tidak ambil duit dengan serikat tetapi saya ada ambil duit dengan serikat B. Sangkut tak? Itulah dia punya kisah dia. Dan dia cuba membawa bukti-bukti, saksi-saksi yang mana saksi-saksi ini mengatakan bahawa betul ada ambil duit. Mengaku sumber kewangan itu datang daripada hasil perjanjian UKSB dengan serikat di Hong Kong dan Labuan. Macam mana dia punya cerita ni? Dan itulah sebabnya. Siap dia tunjukkan lagi perjanjian dengan rakan-rakan Hong Kong. Dan mereka juga disahkan oleh David Tan sebagai pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM, dan V. Mahendran. Jadi dia siap buktikan lagi mengukuhkan bahawa bersalahnya itu ada. Bahawa kamu dah patutnya yang betulnya kalau nak berbohong tu, ada tak kamu ngambil duit? Tak ada. Ini kamu ngaku ada, siap tunjuk lagi bukti. Macam mana ni? Kalau kita nak kata kurang cerdik, mungkin dia juga. Sebab itulah kes ni sangkut sebenarnya. Mudah saja. Dia tidak mengaku ambil duit dengan UKSB, tapi dia mengatakan dengan syarikat di Hong Kong. Apa bezanya? Kamu dah gunakan kedudukan kamu sebagai menteri. Akhirnya kita rakyat kena nilai. Dan kita tengoklah, inilah pemimpin UMNO Barisan Nasional apabila berkuasa menjadi menteri dan mereka gunakan kuasa itu, salah guna kuasa itu untuk kepentingan peribadi. Yang mana dia juga nak membuktikan duit ini untuk dana politik. Orang minta pula akaun UMNO sangkut lagi. Itu yang saya kata semalam tu. Tak ada pun aliran tunai itu ataupun money trail itu pergi ke akaun UMNO. Untuk semua money trail itu berkisar dengan Presiden UMNO ini sendiri. Untuk pribadinya. Dan akhirnya sangkut lagi. Yang hari ini sangkut lagi. Jadi jawapan-jawapan yang diberikan semuanya saya yang sebagai rakyat biasa ni dengar ketawa. Terbahak-bahak ketawa. Kerana seolah-olah kurang cerdik. Jadi itulah pencerahan saya dengan isu ini. Kawan-kawan fikir sendiri. Dan kalau kata saya salah, kawan-kawan pergi buka akhbar, baca kenyataan-kenyataannya, ada tak sama dengan apa yang saya nak huraikan ini. Saya mudahkan tadi untuk meringkaskan supaya kita faham kes ini. Perjalanan dia. So, sekian. Terima kasih. Thank you.